Masya Allah, tabarakallah, yang mana beliau ni sendiri dah turun berat badan yang sangat banyak. Ya kan Coach Emma? So dah turun berat badan yang sangat banyak, niat nak sihat tiba-tiba jadi terkurus. Kan? Adakah itu satu law of attraction yang dicarinya, ataupun adakah itu hanya satu kebetulan, ataupun itu adalah hanya satu coincidence? So, jom kita jemput Coach Bamfaz. Persilakan. Assalamualaikum Coach Bamfaz. Ada di sana? Waalaikumsalam Coach Nora. Kalau dengar kita boleh type 165. 165. Alright. Dengar Coach suara Bamfaz saya bersiaran? 165. Saya bersiaran daripada rumah mentor saya. Dengan izin Ustaz, Okey, saya Masya teruskan pada Allah. pagi ini insya-Allah. Alright, silakan. Dari Kuantan terus ke Ipoh. Silakan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. So hari yang sangat berbahagia ini, hari Sayyidul Ayyam. Banyakkan bersalawat insya-Allah. Pada hari ini saya berterima kasih kepada tim OBC menjemput saya untuk sama-sama berkongsi berkongsi ilmu. Hari ini kita sama-sama belajar, di mana topik ni saya rasakan sesuatu yang sangat-sangat amazing apabila saya berada dalam journey ini. Law of Attraction ataupun LOA. Lepas ni saya akan refer kepada LOA. So kalau ada sahabat-sahabat lain yang masih ingin menyertai pada pagi ini, bolehlah invite mereka, insyaAllah kita belajar sesuatu. Saya akan sharekan slide saya. Okey, inilah pada hari ini saya akan bawa satu topik, sihat dan kurus. Adakah ia secara hukum tarikan ataupun secara kebetulan? So saya pasti dalam ni memang kepada kita semua sentiasa dengar LOA, Law of Attraction, dan kebiasaan dalam kehidupan kita biasanya akan juga berlaku. Sometimes kita berfikir, hari ini nak makan sate, tiba-tiba dekat dapur kita ada sate. Hari ini kita nak makan laksa lah, tiba-tiba ada laksa di dapur kita. So ini yang akan saya storykan dalam tempoh masa yang diberikan, insya-Allah akan ada manfaat bersama insya-Allah. So saya bermula dengan kisah saya. Nama saya sebenarnya orang kata Bamfaz, tapi nama saya sebenarnya adalah Muhammad Nur Fazli bin Adnan. Saya adalah bekas seorang peguam bela, peguam syara yang kini adalah full time Herbalife insya-Allah. Dan sebelum ni saya adalah seorang yang suka makan, suka travel, backpackers. So saya yang memang jenis suka membuat sesuatu yang kalau diberikan tugas, kalau memberi apa, saya akan buat sesuatu dengan bersungguh-sungguh. So itulah saya dalam journey saya, dalam testimoni saya dan aktiviti saya. Kalau tengok, saya suka hiking, saya suka camping, saya suka pokok, saya suka hutan. So itulah yang menarik saya punya energi untuk menghasilkan sesuatu. Okay, ini adalah saya yang dikenali sebagai Coach Bamfaz. Okay, berat saya ketika menyertai program ini adalah 118 kg. Kalau berapakah berat anda pada asal menyertai program ini? Saya, dan bukannya saya boleh turun berat, tapi saya boleh membandingkan diri memakai mask daripada Herbalife ini. So apakah berat anda? Ya, berat saya selepas daripada menyertai program ini adalah sebanyak 71 kg. Sebanyak 47 kg telah saya berjaya kurangkan dalam tempoh 4 bulan saya menyertai program ini. So adakah itu secara hukum tarikan ataupun secara kebetulan? So mungkin dalam minda anda, senangnya kalau itu secara kebetulan. Okay, adakah anda berfikir sebegitu? Kalau kita kata, biasanya kalau kehidupan yang kita lalui sekarang, kita berfikir, aku ingin jadi kaya dengan berfikir, bayangkan the law of attraction. Aku ingin bahagia dengan berfikir, senangnya, adakah itu semudah itu? Tetapi saya akan bawa anda bagaimana lebih kepada, kalau kita membaca the buku The Magical, the buku The Secret, buku Mimpi Jadikan Realiti Dr. Azura, kita akan, dan hari ini saya membawa anda lebih kepada pendekatan daripada agama Islam, di mana kenapa kalau kita melakukan law of attraction itu ataupun hukum tarikan itu, kita perlu lakukan dengan bersungguh-sungguh. Seperti mana saya sebut tadi, kita tulis 165. Kenapa saya tulis 165? Sebab kita percaya kepada ihsan, iaitu ada satu, ya Ahad, Allah. 6 adalah rukun iman. Sejauh mana kepercayaan kita, keyakinan kita, pegangan kita terhadap iman. Dan 5 adalah rukun Islam yang kita pegang. Itulah dalam konsep
hukum tarikan ini kalau di dalam Islam pergantungan secara total kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang perlu kita setkan atau kita dalam mindset kita. Dan sebelum ni saya ada dengar, saya bawa perkongsian daripada CTD sebelum ni, dia kata 1% pun 1% will kill 1% doubt will kill 100 belief kan. 1% pun boleh membunuh kita punya kepercayaan, kita punya belief. So kat sinilah kalau kita betul-betul memahami konsep ini, okay, yang mana konsep ini dah pun kita amalkan dalam kehidupan kita, itu akan jadi sesuatu yang luar biasa sebenarnya. Okey, ini wallahu a'lam, ini baru mukadimah. So kita akan mulakan apakah itu hukum tarikan. Okey. Hukum tarikan ataupun LOA ini adalah kita secara sepenuh hati, energi dan juga fokus kita sama ada positif atau negatif. Sometimes kita kata fikir yang baik-baik, dengar daripada coach kita, fikir yang baik-baik, buat yang baik-baik, doa yang baik, itu adalah akan menghasilkan sesuatu dalam apa yang kita fikirkan. Sebenarnya hukum tarikan yang ada dalam kehidupan kita seharian, hari ini pun kita still berfikir, memikirkan sesuatu, tapi adakah itu akan menarik apa yang kita fikirkan? Adakah ia secara kebetulan dalam proses penurunan berat? So untuk lebih memahami apa itu LOA ataupun hukum tarikan ini, saya bawakan muzik ini. Okey, anda dapat sesuatu daripada video tersebut. Okay, tadi saya nampak Coach Didi komen, gambar K-pop tu buat saya tertarik. Kenapa saya letak gambar tu sebenarnya ada cerita dia. So, saya ni daripada sekolah mahal. So, saya berimpi untuk menjadi seorang peguam. Dan kenapa gambar tu adalah daripada artis dari filem Love Story in Harvard. Kalau ada yang tengok movie tu, dua lelaki tu adalah seorang peguam, yang tengah tu adalah doktor. So saya membayangkan diri saya menjadi seorang peguam waktu tu, dan saya fikir sehingga saya kata, boleh ke saya menjadi seorang peguam sebab saya daripada sekolah agama kan. So apabila itu berlaku, saya kata it's amazing. Itulah hukum tarikan yang patut kita buat dalam kehidupan kita. Yang mana satu gambar video kira tu kan. So
kalau ikutkan gambar saya ada seorang je kat situ dan saya mencari seseorang seperti apa yang saya impikan, insya-Allah akan saya jumpa. Itulah hukum tarikan yang kita akan jaga. Last saya last saya jadi doktor Herbalife. So itulah yang kita kena fikirkan, apa itu hukum tarikan dalam proses penurunan berat badan. Inilah yang saya akan bawa anda dalam proses berat badan kita, apa yang perlu kita fikirkan. What you think, apa yang you fikir itu yang you dapat. Hukum tarikan menyatakan bahawa apa sahaja yang dalam fikiran kita, dia akan meningkatkan tenaga, energi kita. Dengan memikirkan penurunan berat, kita akan dapat result dia. Sama ada kita fikirkan, it's okay dengan berat sekarang. Anda akan menarik lebih banyak kalau kita fikirkan untuk turun berat. Kita akan lebih banyak tu. That's why kenapa saya boleh turun 47 kg tu, saya ada impian dan saya ada mindset saya dan saya menarik benda tu untuk turun setiap bulan pada ketika itu sebanyak 11 kg setiap bulan. Sebab apa? Sebab saya ingin target Syawal pada 2020, saya join program di bawah tuition kursus online pada bulan November 2020 dan pada Syawal itu saya nak pakai baju yang memang slim dengan badan saya. Yang memang saya boleh pakai slim fit yang orang jual dekat Bangi Gateway yang kita tengok, wah cantiknya pakai. So sebelum ni saya tak dapat pakai pakaian tu. So kita bayangkan, itulah dinamakan pemikiran kita. So dalam journey kita ada rules 21 day, 90 hari. So ini adalah success story daripada saya punya coach saya Bamjai sendiri yang turun sebanyak 60 kg. Okay, saya punya coach Bam Saiful yang turun sebanyak 46 kg juga. Okay, amazing. Booster dia boleh turun 3 hari sebanyak 9 kg. Okay, dan bawah adalah Kak Hafizun sebelum ni daripada tim Viv ni yang is amazing pemikiran. That's why saya kata untuk kita melakukan benda ini, kita sesuaikan dengan keadaan kita, apa yang kita boleh fikir dalam pemikiran kita, suatu yang tempoh masa yang cukup lama untuk jadikan habit, di mana kita visualisasikan apa yang kita inginkan, apa yang kita ingin capai pada journey kita pada masa ini. So inilah antara tips-tips yang saya boleh sharekan, macam mana hukum tarikan tu menarik kita untuk menjadi sihat dan kurus. Pertama, dia kata pasal visualisasi. Visualize tu adalah kita membuat gambaran kan, apa yang kita visualize. Tapi hanya visualize saja, benda tu tidak dapat set dalam otak kita. Dan dia perlu disokong oleh visualisasi kreatif dia panggil. Iaitu kita melebihkan lagi apa yang kita visualizekan. So dalam buku yang saya baca tu, so dia agak hardcore dengan dia impikan sesuatu, dia melukis gambar berat dia dan dibayangkan dia akan kurus dan dia bakar gambar tu. So itu sesuatu yang akan set dalam otak dia, sesuatu yang sangat-sangat kuat dia katakan. Dan kita menulis apa yang kita inginkan dan kita meletak gambar kita. So kita tahu kalau dulu kita letak gambar artis, saya ingin menjadi seperti siapa, ataupun kita letak gambar kita sendiri pada waktu kita kurus dulu untuk kita capai, ataupun kita membeli baju saiz M, saiz XS untuk kita capai, untuk kita target benda tu berlaku. Dan lepas daripada tu kita buat meditasi. So kita kata, ya Allah, aku ingin kurus. Sebab apa? So, untuk sehat, untuk memudahkan ibadah, untuk menjaga kurus. So kita ada big why kita ada mindset kita. So ini adalah antara yang saya sendiri lakukan sebenarnya dalam journey saya. Bersama dengan tuition kurus online. So kita kena tahu sebab apa, sebab anda ingin kurus tu sebab apa dan kenapa kita ingin turunkan berat. So that's why peringkat awal bila kita dalam kita punya program, kita akan setkan mindset kita dan big why kita. So ini adalah satu peringkat yang sangat penting untuk kita tarik hukum tarikan tadi, LOA atau Law of Attraction. Sebab kita tak nak dia bukan sesuatu kebetulan, dia sebenarnya sesuatu kalau kita betul-betul amalkan dalam pemikiran mindset kita, otak kita, setkan dalam badan kita, kita akan dapat sesuatu yang sangat amazing. Dan anda perlu tahu apa yang anda mahukan. Dan anda perlu tahu apa yang anda ingin, target big why anda. Okay, kalau boleh, berapa lagi target anda untuk bulan ini? Berapa lagi target anda? Boleh tulis tak dalam chat ni? Sebabnya saya sendiri pada peringkat tu, saya punya aim saya adalah Road to Ramadan. Saya tulis Road to Ramadan dan Syawal. Saya nak pakai baju yang cantik. Husna, saya doakan 10 kg insya-Allah akan berjaya, 2 kilo lagi
Ustaz Fuad, Ustaz Fuad lepas lepas daripada banjir tu makan banyak. Okay, so alhamdulillah ini adalah mindset anda, target anda, insyaAllah. Okay, kita sama-sama setkan dalam minda kata insyaAllah kita boleh dan kita boleh lagi. Sebabnya ada bukti 3 hari boleh turun 9 kg, 3 hari boleh turun 6 kg. Saya sendiri booster 3 hari boleh turun 6 kg. So itu yang sangat amazing kalau kita betul-betul setkan dalam minda kita. So inilah tadi saya cakap tadi road to Ramadan. Alhamdulillah itu adalah Syawal pada 2019 dan saya target untuk dapatkan yang terbaik pada raya tu. Alhamdulillah saya dapat pakai baju slim fit yang saya pergi shopping kat Bangi yang biasanya susah saya nak beli saiz baju. So inilah yang sangat-sangat saya kata tadi hukum tarikan yang sebenarnya adalah sunnatullah, iaitu alam semesta yang memang ada dalam kehidupan kita. Alhamdulillah kekal sihat sampai ke Ramadan insya-Allah. Okay, sama-sama kita terus sihat dan terus kurus tu bonus insya-Allah. Okay, inilah yang saya kata tadi, keadaan fikiran yang betul adalah sangat penting dalam hukum tarikan. Dan jika anda menumpukan pada perkara yang anda ingin tarik, apa yang kita nak tarik? Kekayaan, kebahagiaan, okay, harta benda, kesayangan, kegembiraan, okay, kita nak kurus, bayangkan secara terperinci dan ambil tindakan, apa action kita, dan anda akan mendapat hasil yang anda inginkan. Itu yang sangat amazing. Okay? So dalam hukum tarikan apa yang lagi penting adalah kita perlu sayangi tubuh kita. Siapa yang perlu sayang badan kita ni adalah kita sendiri. Kita sendiri perlu menyayangi apa yang ada dalam fizikal kita. So inilah yang berlaku dalam diri saya. Apabila saya menyertai tuition kursus online, saya baru tahu, oh saya ada minda yang baik, saya ada jiwa yang baik. Selepas perubahan fizikal, saya terfikir, ya Allah, rupanya daripada fizikal, saya menjadi lebih positif, saya menjadi lebih seseorang yang luar biasa sebenarnya kan. Dalam ni saya berjumpa dengan circle-circle yang sangat positif di mana kehidupan saya sebelum ni adalah sangat berbeza. So kat sini lah bila kita tarik circle yang sama-sama dalam journey kita ni, kita akan menarik yang sangat positif. Kan? Dalam TKO je sendiri, gambar yang saya share ni adalah mereka yang telah berjaya turun berat. Adakah mereka turun dengan secara kebetulan? Tiada kebetulan kalau tiada usaha, ataupun tiada kebetulan kalau bukan daripada hukum tarikan yang mereka fikirkan. Ingin kurus, ingin sehat, ingin menjadi yang terbaik dalam kehidupan. Inilah mereka. Dan ini adalah result daripada tuition kursus online. Dan saya pasti dalam ini ramai tim dan ramai result yang ada daripada TKO. Saya akan bawa panel daripada bukan TKO yang mana saya akan share secara live daripada hari ini insya-Allah. Okey, saya share lagi satu video untuk anda semua. Saya dah turun 5 kilo. 60 kilo. 47 kilo. 15 kilo. 65 kilo. 12 kilo. 25,6 kilo. 57 kilo. 8 kilo 3 bulan. 14 kilo 6 bulan. 25 kilo. 10 kilo 2 bulan. Wow, 16 kilo. 16 kilo. Okey, potong lagi. Okey. Jalan tak jadi. Okey, jom kurus. Okey, anda tulis berapa berat anda sekarang. Okey, ya, TKO bukan sekadar kurus. Tahniah kepada Kak Ani daripada Tanya Malim bersama husband dia telah turun sebanyak 57 kilo. So, itu adalah secara hukum tarikan kita setkan dalam mind kita. Okey, berapa berat anda dah turun? Adakah anda telah turun 37 kilo, 47 kilo, 60 kilo, 65 kilo? Ustaz Man sendiri, Bamjai sponsor saya 60 kilo. So alhamdulillah 40 kg dah turun. Kg 13 kg turun.
Muhammad Khidir 5.5 kg turun dalam tempoh 2 minggu. This is amazing, walaupun turun 5.5 kg, turun 100 gram ke 200 gram, itu adalah sesuatu bermula daripada jumlah yang kecil. InsyaAllah proses itu akan berjalan. Journey ini adalah journey kita. History ini adalah history kita. Memori ini adalah memori kita. So ini adalah apa yang sedang kita pilihkan. Okay, inilah seterusnya saya sharekan bagaimana untuk kita tarik hukum tarikan melalui proses penurunan berat, tukar hubungan, relationship kita dengan makanan. Saya sendiri sebelum ni adalah seorang yang suka makan. Saya akan mencari makanan tu sampai bulan puasa saya boleh pergi Jakarta untuk berbuka puasa saja. Saya boleh pergi ke Thailand lepas balik dari kerja petang, saya boleh pergi Hat Nyai untuk makan apa? Udang yang besar tu. Ada tak dalam ni yang sama dengan saya? So that's why dalam journey ni, bila kita ingin merubah fizikal kita, merubah mindset kita, merubah jiwa kita, kita perlu tukar pemikiran, makanan kita menjadi makanan yang macam mana kita sedang lakukan sekarang. Macam mana kita mengikut nasihat daripada Kementerian Kesihatan Malaysia, 3S, suku separuh, food crazy. Ya, saya memang food crazy, saya boleh pergi hujung minggu, saya boleh dulu waktu zaman berbuka, saya boleh sampai ke utara semata-mata nak cari apa? Nasi ulam utara, stadium. Kalau ada orang Alustal ni, betul ke? Itu yang paling sedap lah bagi saya, insyaAllah. Okay, sekarang ni saya akan bawa panel sharing saya, dan dia bagi saya, walaupun result dia dalam tempoh seminggu, walaupun 1.6, saya tak nak tunjukkan result yang sangat gempak dalam tempoh seminggu 5 kg ke apa. Kita bermula daripada rentak yang sikit, insya-Allah akan bertambah dan bertambah. So, kenapa saya jemput dia? Ini adalah Ratu Reels. Okay, kita tengok Reels dia. Boleh tak minta hostkan Coach Aina? Sudah. Coach Aina dah di-co-hostkan. Aina in the house. Hello. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, inilah Coach Aina, dan saya memang tengok Reels ni, sebenarnya saya tertarik dengan 500,000 follower. Di mana 500,000 view yang ikut yang tengok dia punya IG ni adalah, bagi saya itu adalah satu hukum tarikan yang ingin sihat dan kurus. Dia menarik daripada IG Aina ni tadi. Okey, Aina, soalan saya macam lecturer pula. Adakah, jangan nervous Aina. Nervous lah. Aina bersetuju. Aina bersetuju dengan statement saya. Ini adalah satu hukum tarikan dan bukannya satu kebetulan. Daripada seminggu tadi tu Aina boleh turun 1.6 kg. Betul. Ni bukanlah satu kebetulan, tapi hukum tarikan yang mana kita decide kan, kita decide untuk ada results, kita decide untuk keluar daripada our comfort zone. So alhamdulillah kita pun macam saya sendiri pun sangat inspired lah dengan Coach Bangfas kan. Plating dia cantik. So kita pun cuba untuk improve better. So alhamdulillah dengan buat macam ni, tak sangka pula saya punya view tu sampai 500,000 and ramai sangat orang yang nak sihat kan. So bila kita sendiri nak sihat, kita akan attract ramai orang yang nak sihat macam kita. So saya boleh kata benda tu ialah hukum law of attraction lah. Okay, so kita ucapkan tahniah kepada Coach Aina kerana dia, sebab saya terlihat kepada IG dia, Reels dia, ini adalah satu LOA ataupun Law of Attraction yang sangat-sangat awesome, yang kita boleh menarik orang-orang yang sedang mencari journey untuk sihat dan kurus. Okay, kita boleh tulis dalam chat tahniah Aina, tahniah Coach Aina untuk amazing panel sharing, walaupun hanya sebentar, cuma saya bagi kepada Aina. Saya tak nak dia ambil saya punya slot sekarang. Dia, Aina ni tak boleh bagi lebih. Okay, terima kasih Aina kerana sharing. Okay, sama-sama. Thank you. Okay, seterusnya saya teruskan. Hari ini saya nak melatih satu exercise kepada anda semua sebanyak 251 yang ada dalam OBC pada pagi ini. Okay, cuba bayangkan. Okay, saya nak anda bayangkan apa yang anda inginkan dalam proses penurunan berat ini. Adakah anda ingin bayangkan
saiz baju. Saya masukkan tu saiz baju. Saya nak pakai XS, saya nak pakai S, saya nak pakai M, saya nak pakai L. Bayangkan dalam fikiran kita. Okay, bila kita bayangkan, ya Allah, dalam fikiran kita, cakap dalam hati kita, okay, nampak six pack lah Bang Fah. Okay, kita nak six pack. Itu antara bayangan, latih fikiran kita, badan dan jiwa kita. Sekarang bagaimana kita rasakan, adakah kita akan dapat, kita hayati, ya Allah, aku akan dapat saiz baju baju yang aku inginkan ni, XS, S atau L atau M. Dan lepas tu kita bermain dengan emosi kita, kita mengatasi emosi kita. Kita rasa, ya Allah, aku dah rasa benda tu ada, dapat baju itu bersama, ataupun apa yang kita fikirkan tu dapat. So itulah yang saya katakan, latih fikiran, badan dan jiwa kita untuk kita fokus dan kita tumpukan bahawa kita akan capai apa yang kita inginkan. So itu yang saya kata amazingnya kalau kita latih fikiran. Okay, ya Allah, saya nak pakai baju saiz M. Ya, coach kat KKG, bayangkan selalu, fikirkan. Saya sendiri dalam lokal saya, kalau saya pergi travel, saya banyak pergi backpacker, saya akan beli baju saiz dekat luar, saya beli baju saiz M, saiz L, tapi sebenarnya saya tahu saya tak muat. Dan sekarang alhamdulillah baju M boleh saya pakai, baju L pun saya boleh pakai, tapi XL tu melampau lah kan kalau saya nak pakai. So saya tak pakailah saiz tu. So sesuai dengan sebab saya tinggi kan, nanti jadi senteng pula kata kan. So alhamdulillah. So inilah latih tubi, lakukan selalu. Okay, alhamdulillah, tahniah kepada Kak Azma ke nak saiz M. So inilah yang pemikiran kalau kita latih setiap hari, insya-Allah akan dapat dalam tempoh journey kita. Berapa tinggi Coach Bang Fas? Saya tinggi saya 178 macam tu. 177, 178. So that's why kalau saya pakai baju saiz kecil dia akan jadi senteng. Tapi alhamdulillah, ini adalah syukur dengan apa yang diberikan, insya-Allah. Senteng nanti ya. Okey, apa lagi yang boleh saya sharekan? Okey, hukum tarikan petua turun berat. So ini saya dalam tempoh setahun sebenarnya saya dalam journey saya. Bermula pada November 2020 dan hari ini saya dalam tempoh setahun lebih. So saya sendiri memang mengamalkan hukum tarikan dalam kehidupan saya untuk saya menarik energi, untuk saya menarik positif dalam diri saya. Sebab saya kata tadi mindset saya join benda ni, saya join TKO adalah untuk menjadi lebih positif, untuk menarik circle-circle yang positif. Alhamdulillah, ini yang saya jumpa. Apa yang boleh saya sharekan? Okay, petua pertama untuk menghentikan gangguan makanan. Saya bayangkan kalau kita diganggu kan, kita rasa dalam tempoh penurunan berat. Kalau kita, saya sendiri ada gangguan makanan sebelum awal-awal saya menyertai TKO tu sendiri. Apa yang saya buat, saya apabila saya fikirkan makanan yang nak saya makan tu kan, kalau kat pasar saya akan jalan je, saya akan balan dan saya hidup yang seolah saya fikir, alah, dah 38 tahun dah saya makan, takkanlah boleh mati sehari saya tak makan ataupun 21 hari saya tak makan. So kita boleh fikir dalam fikiran kita. Cara menggunakan hukum tarikan untuk berhenti makan berlebihan. So kita dah set dah, kalau saya makan lebih daripada suku-suku separuh ni, saya tak dapat pakai saiz S, saya tak dapat pakai saiz M. So kita kena fikirkan apa yang kita nak dalam bulan ni. Kalau kita rasa bulan depan kita nak kahwin dengan badan yang cantik, dengan kulit yang cantik, so kita buat daripada sekarang. So kita hentikan makanan berlebihan. So that's why kita juga mengamalkan cara mengelak atau mengurangkan 3M, manis, masin dan berminyak. So benda-benda ni adalah sesuatu petua yang boleh saya sharekan. Okay, cara yang ketiga adalah menggunakan hukum tarikan, menghentikan obsesi makanan. So obsesi makanan tu kita terlampau suka sangat makanan. So, macam hari ni kan, kalau saya biasanya kalau saya nak hentikan obsesi makanan ni, saya akan melakukan aktiviti-aktiviti yang boleh membuat saya tidak berfikir terhadap makanan. So that's why kalau lepas OBC biasanya saya akan pergi hiking. So bila lunch time tu saya akan balik dan saya siapkan preparation untuk lunch. Lepas tu snacking saya dah bawa pergi hiking. So benda ni akan memberi saya masa saya sendiri untuk saya kawal obsesi makanan saya ketika itulah kan. Okay, cara berhenti berdiet dan mulakan gaya hidup sihat, apa yang kita sedang buat ni. Alhamdulillah, tahniah kepada anda semua sebenarnya telah berada dalam circle yang betul, dan ini adalah petua keempat. Okay, petua kelima, hentikan penangguhan. Kalau hari ni kita kata hari ni saya ingin memulakan hidup yang sihat, hari ini jangan tertangguh, esok jangan berkata Isnin lah kita mula, Isnin 2023. So jangan, kita hentikan pada hari ini, jangan ada penangguhan. Dan yang petua yang keenam yang boleh saya sharekan adalah cara menggunakan hukum tarikan. Ingat matlamat kita, big why kita, mindset kita untuk apa. Lillahi ta'ala, tadi saya cakap 165. Apa yang kita buat adalah
untuk mendapat keredaan Allah adalah untuk kerana Allah, dan kita pasti segala hukum tarikan LOA yang kita kata dipermudahkan dalam journey ini. Okay, adakah anda setuju? Kalau anda setuju, anda boleh tulis. Setuju ke setuju? Masya Allah. Ya, fikir positif, always be positive, insyaAllah. Itulah yang saya sentiasa fikirkan. Saya cakap dengan teammate saya, kita buat apa yang Allah suka, insya-Allah kita akan dapat apa yang kita inginkan. So itulah yang saya, petua yang saya boleh sharekan hari ini. So saya juga akan melakukan bukan je affirmation setakat kerjaya kita, bisnes kita, tapi kita ada affirmation penurunan berat badan. Adakah anda membuat affirmation? Ada tak dalam ni yang kita buat affirmation pada awal-awal? Boleh tak? Kalau ada boleh tulis saya, apa yang kita affirmkan, apa yang kita nak dalam bentuk badan kita. See? Kenapa saya buat? Sebab saya ada impian pada itu adalah road to Ramadan, road to Syawal, untuk saya buktikan pada orang sekeliling saya bahawa ini adalah journey yang saya serius, yang saya buat betul-betul. Saya tak nak lagi kawan saya kata, alah fast ke Li tu sekejap je, lepas ni 2 minggu kembali balik. So saya tak nak benda tu berlaku. So that's why saya affirm dalam diri saya, bila kita berada di lautan, kita boleh mendarat balik. So dalam journey ni juga kita belajar benda tu kan. Okay, beri perhatian kepada impian kita. Kita ada impian. So kita berikan apa impian kita. Kita nak sihat, senang beribadah, untuk jaga kedua ibu bapa kita, untuk menjadi seorang yang sangat hebat kat luar. Itu apakah impian kita? Dan benarkanlah segala impian yang kita affirm tadi itu tercapai. So kita dah ada impian, dan kita luruskan impian kita, dan kita cipta balik impian, dan kita capaikanlah impian kita. Inilah journey yang terbaik, dan apa yang boleh saya sharekan, information yang boleh saya tuliskan kepada anda semua. Okay, hari ini mungkin boleh lihat. Okay, membenarkan diri saya untuk menurunkan berat badan adalah ekspresi cinta kepada diri saya, kerana saya seorang yang hebat, yang berhak mendapat yang terbaik dalam hidup. Saya hanya makan makanan yang sesuai untuk badan saya dan mengekalkan berat badan yang sihat. Saya berjaya menurunkan berat badan dan mengekalkannya. Saya menikmati semua faedah indah gaya hidup sihat, seperti kesihatan yang baik, peningkatan tenaga dan umur yang lebih panjang. Saya bebas memilih dan membuat pilihan makanan yang sihat tanpa dikawal oleh emosi ataupun situasi saya. Dan saya teruja untuk menurunkan berat badan kerana ia membuatkan saya berasa baik tentang diri saya dan meningkatkan harga diri saya. So, inilah information yang boleh saya share kepada anda semua. Saya rasa kalau ada soalan, boleh bertanya. Saya bagi beberapa minit daripada yang boleh. Nora, ada masa lagi? Nora ada. Ada soalan tadi dia tanya tentang macam mana nak hilangkan negatif, nak dapatkan stay positif. Bang Faz boleh terangkan semula supaya mereka dapat lebih jelas. So sebenarnya pemikiran kita ni adalah apa yang kita fikirkan. Sebenarnya kalau kita menjaga kita punya energi, kita punya pemikiran, kita punya minda dan jiwa, kita akan melalui hari itu sangat-sangat dengan terbaik, sangat positif. Saya sendiri pernah mengalami, kalau di pejabat dulu, saya sangat-sangat negatif. Negatifnya macam mana? Saya merasakan orang sekeliling saya ni banyak. Sebab saya kalau bekerja kan, saya bekerja tu memang saya memberi 100%. Saya akan membuat apa yang saya memberi, dan saya rasakan orang sekeliling saya menggunakan saya pada ketika itu. Tapi bila saya berada dalam circle ni kan, saya berpegang kata, ya Allah, Rasulullah berkata, kita memberi manfaat pada orang lain, insya-Allah kita akan mendapat yang terbaik kan. Sebaik-baik manusia adalah yang memberi manfaat. So saya niatkan benda tu sebagai ibadah. Saya niatkan benda tu adalah sesuatu yang Allah berikan kepada saya. Allah berikan kepada saya untuk memberi kepada orang lain. So saya nak pemikiran saya tadi ditukar kepada sesuatu yang sangat positif, bukan pemikiran yang negatif. So dalam ni juga bila kita berada dalam circle kita, so that's why kita kena sentiasa dalam circle kita. Kalau kita rasa negatif, so kita selamanya akan ke laut. So that's why kita perlu sentiasa berada dalam quantum macam mana yang saya buat, mekanisme kita kena jaga,
antara kita hablum minallah wa hablum minannas, kita kena jaga untuk kita lahirkan perasaan positif tu tadi dan menghancurkan perasaan negatif dalam diri kita. So benda ni yang ini cara saya, sebab kita ada pemikiran kita sendiri, idea kita, tapi apa yang saya buat, saya sentiasa dalam kuantum saya. Yes, kadang-kadang saya akan berada dalam keadaan yang berfikir secara tidak negatif, sebab kita ni manusia. Kadang-kadang kita akan fikir susah. Tapi itulah kita kata, bila kita memberikan 100%, insya-Allah journey kita, apa yang kita buat dalam kehidupan kita, quantum insya-Allah kita akan dapat apa yang kita impikan, apa yang kita nak jadi seorang positif. So sebenarnya pemikiran yang ada dalam pemikiran itu adalah daripada diri kita sendiri yang kita membentuk dalam pemikiran kita. So itu ada topik mindset lah sebenarnya, atau why yang boleh saya explainkan. Okay, ada lagi soalan? Ada satu lagi daripada Farhan, Bang Faz boleh bacakan di situ. Dia ni nak kurus. Malam Tapi coach banyak nak tanya godaan. tapi susah sangat nak elak godaan di sekeliling. Maaf bertanya coach, godaan apa tu Farhan? Godaan syaitan, godaan kawan-kawan. So, okay, sebenarnya godaan tu memanglah banyak godaan kalau kita dah memang setkan dalam mindset kita. Saya sendiri banyak godaan kan sebenarnya. Saya kata kawan-kawan saya sendiri, kalau saya pergi office, waktu awal-awal saya dalam journey ni, saya bawa mangkuk tingkat saya. Sebab saya kata, saya dah 21 hari. Saya seriously, saya kata bulan pertama, bila saya dah janji 21 hari tu, saya memang ikut bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga. Ya, saya dah janji. Saya dah pegang dah janji saya pada coach saya. So saya tak boleh ambil minyak, saya tak boleh. Sampai kan garam kat rumah saya, yang mak saya pakai itu, saya tukar. Saya tukar garam bukit. So semuanya jadi gula pun, gula yang bukan gula biasa. Saya tukar benda tu. Sebab apa? Kita yang meletakkan diri kita di mana sebenarnya. Kalau kita letakkan godaan tu bukan satu godaan, dia tak ada cabaran pun sebenarnya dalam kehidupan kita. Kalau kita rasa itu adalah sesuatu yang melemahkan kita, so dalam mind kita tu, mindset kita tu, kalau kita dah set betul kan, so kita set kata hari ini aku ingin jadi yang lebih sihat, yang kurus dalam tempoh berapa lama, apa target dia, kita set dalam mind kita. So saya sendiri memang ada banyak godaan. Saya bawa mangkuk tingkat saya, atas tu saya taruh buah, lepas tu nasi, sayur fiber dalam satu tu, dan juga protein dalam tu. So, kalau kawan-kawan saya tak payahlah bawa mangkuk tingkat tu, kita makan maplek, kita makan mama, kita makan kedai nasi berani bawah pokok. Kalau dekat Bangsa tu terkenal nasi bawah pokok tu, kita makan situ. Tapi saya kata tadi, no, aku kena buktikan. Sebab ini cabaran tu dalam mind kita sebenarnya. Diri kita sendiri yang meletakkan sesuatu tu. Kalau kita meletakkan benda tu untuk kita capai dan kita memang buat secara betul-betul tekad, kita fokus, hati kita ikhlas, kita nak capai, okay, sebenarnya benda tu jadi senang. Saya sendiri sampai hari ni masih mengamalkan benda tu. Saya senang je penurunan berat. Sebenarnya sebelum ni 1 kg untuk saya keluarkan 10 kg beras, 4 kampik beras kan, ataupun 2 tong gas dalam diri saya, sangat susah. Tapi pemikiran kita sebenarnya, pemikiran kita, kalau kita set betul-betul, yes, mindset 100%, insya-Allah akan berjaya. Sebab benda ni, ini apa yang pengalaman saya sendiri. So apa yang saya amalkan, apa yang saya buat adalah untuk mengejar impian saya waktu tu, untuk jadi seorang positif, untuk jadi seorang sihat. So itulah saya kata tekad dan kesungguhan. So that's why dalam coaching kita, dalam program kita, kita kata apa? 80% adalah pemakanan, 20% adalah exercise, dan 100% ataupun full heart kita bagi untuk tekad kita, kesungguhan kita. Target betul-betul apa yang kita nak. Jangan rasa kita ada perasaan angat-angat tai ayam, jangan. Kalau kita dah bayar, dah masuk program ni, kita buat betul serius. Kita buat betul-betul serius. Macam mana kita nak rasa kehidupan lepas ni, ini adalah, adakah ini hari ni hari terakhir saya perlu buat yang terbaik. Macam tu. Apa dapat coach bila ada orang cakap turun berat badan ni hanya bersifat sementara. Alah, ini semua kejap je. Ya, saya pernah terima, saya selalu terima benda tu. So that's why saya katakan, okay, that's why saya katakan, kejap saya off dulu slide. Okay. That's why saya katakan, apa yang bisik godaan, itu adalah, bagi saya itu adalah, bagi saya itu ada bisikan syaitan sebenarnya kan. So that's why saya kata saya akan buat benda tu, dan saya akan buktikan bahawa ini adalah
ini adalah yang saya decide dalam kehidupan saya. So that's why saya kata terus apa yang kawan saya katakan tadi, saya cerita kawan saya kata dalam tempoh 2 minggu, seminggu ni, sekejap je dia ni. Sebab saya memang dulu macam tu dan saya tahu ramai yang macam tu kan. Tapi bila kita dah decide, kita dah rasa dalam tempoh ni kita dah betul-betul pegang big why kita, insya-Allah benda ni akan berjalan dengan lancar, dengan terbaik. Itu yang saya boleh sharekan. Okay. Ada, saya sekarang masak menu sihat untuk saya lepas tu ya. Akhirnya that's why kalau kita dengar selalu kan dalam tadabbur kita, Ustaz Man selalu cakap, kita ubah diri kita sendiri, insya-Allah sekeliling kita akan ikut, akan follow. So that's why dengan kawan-kawan saya sekarang, bila saya bawa mangkuk tingkat tadi kan dekat office, waktu tu saya pergi mamak pun saya bawa protein bar waktu snacking, walaupun saya pergi hiking dengan kawan saya bawa shake saya. So kawan-kawan saya ni dah tahu lah, okay, dia takkan order roti canai ataupun dia takkan order teh ais atau teh tarik. Dia ada bawa dia punya sendiri. Dan kalau dia invite saya pergi rumah dia makan-makan pun, makan let's say saja-saja gathering, dia akan sediakan buah, dia akan sediakan fiber, sayur. So diorang sendiri secara automatik dia tahu, oh hari ni Fazli datang lah. So kita buat salad, kita buat tu. So benda ni yang akan berubah, sekeliling kita akan berubah. Itu yang saya boleh sharekan apa pengalaman kita. So that's why pengalaman saya lah, that's why kita untuk kita ubah sekeliling kita, kita bermula dengan diri kita. Barulah sekeliling kita akan berubah sama, insya-Allah. Okay. Betul tu Bang Faz. Terima kasih. Coach Bang Faz. Okay. Terima kasih juga special feature dari untuk Coach Aina Nadira Rohman. Okay. So terima kasih kepada semua yang jadi keyboard warrior hari ini. Bukan hanya saja-saja warrior, tapi warrior yang sangat teks-teks ayat-ayat yang sama sangat-sangat memberi manfaat kepada bukan hanya pada diri kita, malah pada diri orang lain juga. Nampak tak? Bila kita nak berubah, universe akan beri perubahan kepada kita. Maknanya seluruh orang dalam dunia, dalam sekeliling kita, dalam circle kita akan berubah. Okay? So kalaulah tak boleh sangat nak jadi berubah, kita kena kental sikit, kena jadi enjoy dengan apa yang kita buat, yang mana Ustaz Azman ada cakap dengan saya, tiba-tiba teringat lalu dekat minda saya, yang mana kalau laut tu terlalu masin, adakah ikan itu masin? Kan? Betul tak? Siapa pernah dengar ayat ni daripada Ustaz Azman? So boleh say saya dekat dalam chat. Okay? Kalau laut itu airnya masin, adakah kita makan ikan tu masin? Melainkan kalau kita taruh garam lah. Kan? Alright? So terima kasih kepada Coach Bang Faz dan Coach Aina. Dan kepada anda semua yang log in, 250 orang saya dengar, saya nampak tadi. Sangat-sangat inspiring kan? Coach, perkongsian daripada Coach Bang Faz. Ya Allah, Masya Allah, Tabarakallah. Semoga apa yang dikongsikan oleh Bang Faz bermanfaat untuk anda semua, termasuk saya yang nak turun lagi beberapa kg ni. Masya Allah, Tabarakallah. Saya ke utara, ke selatan, lagi banyak cabaran juga. Tapi kita berharmoni dan kita eat wise. Okay? Kita makan ikut portion, ikut meal plan. Program kita pun dah ada bagi tahu, dah kongsikan macam mana cara untuk nak macam minggu ni Sabtu Ahad dah orang nak pergi kenduri, jadi coach pun dah tunjukkan cara macam mana nak kawal pemakanan kita semasa kita nak pergi makan kenduri. Okey, apa-apa pun 5 kali makan jangan miss sebab kita nak turun berat badan. Okey, alhamdulillah, masya-Allah, tabarakallah. Saya doakan pagi Jumaat ini anda semua boleh capai ideal weight dalam masa 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Okay, 90 hari is wise time untuk kita semua nak turun berat badan secara harmoni. Don't rush, tapi kita buat sampai jadi. Alright. Assalamualaikum. Kita jumpa hari Isnin. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau
Okey, kita jumpa hari Isnin. Assalamualaikum. Bye.